Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan mengajar subjek sirah. Okay, Ustazah mulakan dulu dengan tahun 4. Jom kita mulakan. Kita akan belajar mengenai jihad Rasulullah dan para sahabat. Baik, sebelum Ustazah pergi dengan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa maksud jihad. Baik, jihad ni adalah perjuangan untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Baik, seterusnya sebab-sebab jihad. Yang pertama, untuk mempertahankan diri. Yang kedua, memelihara kesucian agama. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara dari musuh. Yang keempat, menentang pencabulan perjanjian. Jihad terbahagi kepada dua. Yang pertama, jihad al-asghar yang bermaksud jihad kecil. Jihad kecil ni contohnya mempertahankan agama di medan perang. Baik, jihad yang kedua adalah jihad al-akbar yang bermaksud jihad besar. Jihad besar ni contohnya melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Sesiapa yang berjaya lawan hawa nafsu dan godaan syaitan ni pasti akan berjaya dalam hidup di dunia maupun di akhirat, serta mendapat balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja untuk tahun 4. Selesai untuk tahun 4, Ustazah akan ajar pula untuk tahun 5. Jom kita mulakan. Untuk tahun 5, Ustazah akan mengajar mengenai perkembangan Islam dari sudut akidah. Dari awal dakwah Rasulullah sangat menekankan perihal akidah dalam memperjuangkan agama Islam. Akidah ni merangkumi 6 rukun iman. Ingat tak rukun iman? Rukun iman yang pertama apa dia? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Kamu semua nak tahu tak bagaimana akidah masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan agama Islam? Sebelum tu, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan Jahiliyah. Jahiliyah ni berasal dari perkataan Arab, iaitu jahala, yang bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil. Jahil yang dimaksudkan bukannya bermaksud masyarakat Arab ini tidak berilmu, tapi sebenarnya mereka ni jahil akidah. Sebab apa? Sebab mereka ni bukannya menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala, menyembah roh, menyembah alam, contoh matahari. Kalau kamu semua nak tahu, dekat Mekah ni ada 360 berhala di sekeliling kota Mekah. Berhala yang paling terkenal dan terbesar sekali adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Bagaimana pula akidah masyarakat Arab Jahiliyah selepas kedatangan agama Islam? Nabi Muhammad telah berdakwah selama 23 tahun. Satu proses yang sangat panjang dalam menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun tersebut, 13 tahun baginda berdakwah di kota kelahirannya, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Bagi 10 tahun lagi di Madinah Al-Munawwarah. Awal dakwah baginda, Rasulullah menekankan perihal akidah pada awal dakwahnya dengan menyeru umatnya supaya mentauhidkan Allah. Kejayaan Rasulullah dalam berdakwah adalah apabila baginda berjaya membuka kota Mekah. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Jumlah berhala ketika itu dianggarkan lebih kurang 360 buah. Nabi Muhammad memukul setiap berhala dengan tongkat yang berada di tangan baginda. Okey, itu saja untuk tahun 5. Selesai tahun 5, Ustazah akan masuk pula kepada sirah tahun 6. Jom kita mulakan. Okey, bagi tahun 6, Ustazah akan mengajar mengenai tajuk Kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Apa yang dimaksudkan dengan Khulafa' Ar-Rashidin? Khulafa' Ar-Rashidin ni adalah satu gelaran
untuk ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan sebagai ketua negara Islam dan hal ehwal agama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Khalifah Islam terdapat 4 orang sahabat, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Osman bin Affan, Saidina Ali bin Abu Talib. Okey, dalam pembelajaran kita, Ustazah akan bincangkan mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal ini, kita akan lihat dari segi latar belakang hidup beliau. Yang kedua, sifat peribadi dia. Yang ketiga, jasa serta semangatnya. Okey, pada minggu ni Ustazah hanya akan sentuh satu saja, iaitu latar belakang hidup beliau. Jom kita mulakan. Latar belakang Saidina Abu Bakar As-Siddiq, nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Beliau telah digelar As-Siddiq yang bermaksud benar kerana pendiriannya yang sentiasa yakin dan membenarkan semua perkara dan perlakuan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, beliau telah mempercayai kata-kata Nabi mengenai peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana ketika itu tiada seorang pun yang mengakui peristiwa itu adalah benar. Tapi Abu Bakar percaya dan yakin dengan kata-kata Nabi. Baik, seterusnya adalah beliau lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad. Dilahirkan di Mekah dan berketurunan Bani Tayyim. Beliau telah memegang jawatan sebagai khalifah pada 11 Hijrah dan telah memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Dan pemerintahan beliau tidak lama disebabkan beliau akhirnya wafat ketika berusia 63 tahun. Disebabkan beliau telah jatuh sakit beberapa hari kerana cuaca ketika itu terlalu sejuk. Okey, tamat sudah pembelajaran untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.